Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi kita buka kita punya kelas pada pagi ini secara tertalian dengan umul kitab Al-Fatihah. Saya belajar, syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini meneruskan pembelajaran kita. Ada beberapa bab lagi sebelum kita tunggu kepada pembentangan kumpulan. Jadi kita sikit berkaitan dengan kita punya perjalanan kelas. So kita dah masuk teori dan kita sudah masuk model. Ada beberapa kawan kita yang bertanya apakah perbezaan antara teori dan model. Teori ini adalah yang kita belajar adalah pengasas dia. Dia pengasasnya teori dan dia mengandungi pelbagai perspektif. Contohnya dalam teori itu dia ada pendapat dia berkaitan dengan perkembangan kejaya, pendapat dia tentang ni, dan biasanya dia sekadar satu bentuk falsafah atau prinsip. Manakala model dia adalah satu kerangka yang dibentuk untuk mengendalikan sesuatu sesi itu dengan lebih berstruktur. Itu dipanggil model. So teori ini lebih kepada teori iaitu yang kita katakan sebagai satu falsafah dan prinsip sahaja. Manakala kepada model adalah satu kerangka langkah-langkah yang perlu dilalui. Apa yang perlu dilalui. Itu sebab kalau pelajar tengok teori dengan model, model lagi ada jalan yang jelas lah. Macam mana kerangka dia. Itu je beza dia. Dan kebanyakan model ini adalah berasal daripada teori. Model ini dia akan ambil daripada teori. Contohnya model developmental model. So developmental model ni dia ambil daripada teori super dan juga ada Gisbert. Jadi dia satukan menjadi model yang dipanggil sebagai developmental model. Okey. Baik, so pada hari ini kita dah bincang, cikgu dah upload video berkaitan dengan perbincangan berkaitan dengan developmental model model perkembangan, dan kita buat sedikit ulang kaji supaya pelajar dapat lihat apa yang kita secara ringkaslah apa yang kita faham berkaitan dengan developmental model ni. Okey, ini development model. Cikgu akan ceritakan secara sepintas lalu. Okey, yang kita tahu dia dipelopori oleh teori yang diambil daripada super. Super ni terkenal dengan teori perkembangan kejaya. Kita tahu dia ada peringkat perkembangan, peringkat pengukuhan, peringkat penerokaan, peringkat pengukuhan. Itu peringkat penekanan, artinya peringkat penurunan, decline proses tu. Jadi kita tengok dalam dia mengendalikan sesi kaunseling, dalam dia mengendalikan sesi kaunseling kejaya, ada 4 stages, 4 stages yang perlu diikuti. Yang pertama sekali ialah establish client individuality. So dekat sini kalau kita lihat balik, untuk establishing client individuality iaitu peranan goal itu penting, iaitu apa matlamat klien. Jadi bila kita nak melihat balik kepada ini, kita kena pastikan apa matlamat yang klien nak capai. And then kita identifying and selecting strategy. Kita mengenal pasti dan memilih strategi yang sesuai. And then teaching and aiding implementation. Kita melaksanakan pengajaran dan bantuan apa yang perlu kepada klien. Dan akhirnya kita akan buat verifying goal achievement. Kita membuat balik, buat semakan kembali sama ada pencapaian matlamat itu sudah tercapai atau tidak. Ini yang kita akan, inilah yang kita akan gunakan model developmental model. Nanti kita akan tengok nanti pelajar-pelajar yang ada pembentangan nanti, pelajar akan cuba bentangkan dalam masa 10 hingga 15 minit. Biar kita padatkan betul-betul dan jangan kita padatkan kita punya model tu. Cikgu nak tengok macam mana kamu mengimplementasikan model dan teori ini dalam bentuk pelaksanaan. Okey, nanti kita tengoklah macam mana kamu aplikasi, sebab apa yang kita dapat ni hari ni yang kita belajar ni macam raw material bahan mentah.
Jadi bagaimana kita nak aplikasikan dalam setting sebenar, the real setting ataupun the real situation lah. Okay, jadi kita akan gunakan model-model ni. Baik. So pada hari ini yang inilah antara model-model yang kita sudah bincang. Okay, yang ini adalah beberapa yang kalau kita tengok daripada kes ini, okay, Lau ni 37 tahun ni, dia sahaja bukan masa penetapan matlamat tu, kita nak menetapkan matlamat tu, kita dapati bahawa Lau ini bukan sahaja mempunyai masalah dalam penetapan matlamat, tapi pada masa sama Lau juga mengalami, kalau kita baca balik kes ni, dia juga mengalami apa yang dikatakan sebagai depression ataupun mempunyai personal issue lah yang berkaitan dengan mental health sebab dia seorang drug addict dan alkoholism. Dia seorang pemabuk dan juga seorang penagih dadah. Jadi yang itu kena settle down dulu, dia kena settlekan dulu. Okay, dia kena settlekan dulu and then baru kita akan pergi ke penetapan matlamat. Okay. Okay, itu kita dah bincang minggu depan. So hari ini kita akan bincang satu lagi model. Okay, yang model ni adalah dipanggil sebagai a learning theory of career counselling kan. Okay. Macam kita tengok perbincangan bersama apa ni, industri top yang baru-baru kita jemput, Encik Saiful, bincangan kita tak sepatutnya, kalau boleh kita tak sepatutnya menggunakan satu teori kan. Contoh di sekolah-sekolah kita banyak menggunakan teori Holland iaitu riasat. Tapi sebenarnya kadang-kadang dia tidak memberi satu gambar yang menyeluruh. Tidak memberi satu gambar yang menyeluruh. Mana kita juga boleh melihat pada model-model yang lain untuk memperkasakan pembangunan bakat student. Memperkasakan pembangunan bakat pelajar tu. Mana kita banyak model. Kita tak semestinya guna riasat. Kita juga boleh guna model-model yang lain. So nanti dalam pembentangan nanti, pelajar-pelajar diharapkan dapat berkongsi pelbagai model yang dilaksanakan untuk memberi pendedahan kerjaya. Jadi kita lihat bagaimana kawan-kawan kita dari kumpulan-kumpulan yang lain menggunakan beberapa model yang kita boleh gunakan bila kita menjadi seorang, tidak kira di mana setting. Jadi macam mana perkembangan kerjaya itu dapat diperkasakan. Dan perlu diingatkan bahawa pelajar, perkembangan kerjaya ini adalah salah satu benda yang melibatkan proses perkembangan manusia. Ia juga melibatkan kadang-kadang self-satisfaction, job satisfaction, berkaitan dengan komunikasi dan berkaitan dengan konflik, dan perkara ini semua yang pelajar kena faham bahawa adalah salah satu elemen trust dalam kaunseling. Jadi pelajar kena tahu apakah model-model yang kita boleh gunakan untuk memastikan bahawa klien kita ataupun individu ataupun pekerja ataupun sesiapa saja mendapat manfaat daripada pelaksanaan program tu. Jangan kita buat program shop sendiri. Jadi kita tak nak kita buat program tu asal buat. Asal buat saja. Sebab nak memenuhi KPI, nak menghabiskan bajet, tapi kita tak dapat impak dia. Impak dia yang sebaiknya adalah impak dia kepada audience tu. Jadi kita perlu ada teori kita sebab kita nak buat kajian tu mengambil masa yang lama. Jadi kita belajar daripada mereka yang pakar. Contohnya kita nak belajar daripada mereka yang pakar, kita akan melihat teori-teori pelapor yang terkenal lah. So hari ini pelajar kita akan bincang satu topik model yang dipanggil sebagai a learning theory of career counselling lah, ataupun dikenali sebagai LTCC LTCC. Baik, cikgu akan kita pergi satu persatu supaya kita dan cikgu akan huraikan. Yang pertama sekali, this model emphasize that each individual unique learning experience over the lifespan. Jadi dalam learning theory of career counselling ni, dia fokus kepada learning experience. Maknanya dalam hidup ni kita kena faham bahawa dia adalah satu proses pembelajaran. Tapi manusia ni dia mempunyai learning pembelajaran tu berbeza-beza. Sebagai contoh kalau kita tengok ada setengah orang dia suka belajar dengan melihat. Kan? Kalau dia tak lihat benda tu dia tak akan faham. Dia macam tu. Dia suka melihat. Ada juga orang yang prefer untuk lebih suka mendengar. Sebab kalau melihat dia mengganggu dia. Jadi dia akan lihat. Jadi dia akan lebih suka mendengar. Jadi orang yang jenis ni kita panggil dia sebagai auditory. Kalau orang yang melihat ini kita panggil dia sebagai visual. Kita panggil dia sebagai visual. Yang ni sebagai auditory. Visual dan auditory. Jadi ada juga orang jenis kinestetik. Yang mana dia kalau dia nak belajar dia perlu kena hands-on.
dia kena ada model, dia perlu ada orang kata apa, dia kena buat benda tu. Kalau dia tak buat, dia tak faham. Jadi nampak manusia punya proses learning experience tu kan berbeza. Ada juga yang mana dia belajar melalui penghayatan dan dia perlukan motivasi, ya, ini lebih kepada orang emosi ataupun hati. Jadi dia lebihkan begitu kalau dia belajar, baru dia akan faham. Okey. Jadi kita boleh lihat dalam LTCC ini dia adalah dia fokus kepada learning, learning teori itu sendiri. Okay. Maknanya dia nak melihat bahawa manusia ini belajar, kehidupan ini adalah proses pembelajaran dan manusia ini mempunyai pembelajaran, pengalaman pembelajaran yang berbeza. This unique learning experience are more influential in the career choice process. Okay. Pendapat LTCC dia mengatakan bahawa pengalaman yang unik dalam pembelajaran ini dan dia akan banyak mempengaruhi seseorang itu dalam membuat proses pemilihan kerjaya dia. Pemilihan kerjaya dia. Maknanya kalau orang yang suka mendengar ni, macam mana maklumat diterima. Okey. Maksudnya apa lagi yang diterima, maklumat yang diterima. Jadi benda-benda itu dia akan mempengaruhi individu itu dalam membuat pilihan kerjaya. Therefore, learning is a key ingredient is career counselling and career guidance. Maknanya LTCC mempercayai bahawa learning ini, pembelajaran ini ataupun pengajaran ataupun pembelajaran ini adalah suatu ramuan yang penting ataupun sebagai kunci kepada bantuan dan bimbingan dan kaunseling kerjaya. Ini dia punya pendapat dia. So, career counselor major task to enhance learning opportunity for client by using an effective method. Mana kita as a counselor, kita macamnya menyebarluaskan, mempertingkatkan, memperkasakan apa yang dipanggil sebagai peluang-peluang untuk klien kita belajar agar ia mendapat manfaat, tapi dengan menggunakan kaedah-kaedah yang berkesan. Apa yang dimaksudkan berkesan untuk pelajar dekat sini adalah yang dimaksudkan dengan keunikan individu itu, sebab manusia itu mempunyai keunikan yang berbeza dalam proses pembelajaran tu. Ini maksudnya metod ini bergantung kepada keunikan manusia itu dalam dia belajar. Dia macam tu maksudnya. Then career counselor may take the role of mentor, coach or educator and should be prepared to solve unique belief that hinder personal development. And then dia kata kita as a career counselor, kita boleh bertindak sebagai mentor, mentor, coach, educator, sebagai pembimbing yang kita kena bersedia untuk menyelesaikan permasalahan yang mana kadang-kadang ada pemikiran yang boleh membantutkan perkembangan individu itu. Memang ada untuk membantutkan perkembangan individu tersebut. Jadi ia dipelapori oleh Cambos, suggest as a career counselor we provide the environment to develop interest, skill, value, work habit and many other personal quality. Jadi Cambos ni dia menyarankan kaunselor kerjaya ini mesti menyediakan satu persekitaran untuk klien itu dapat membangunkan dia punya minat, kemahiran, nilai, work habit, tabiat-tabiat kerja yang bagus and many other personal quality lah, ataupun quality yang lain lah, personal qualities. Maksudnya dalam learning theory ni berbanding dengan teori-teori lain, dia melihat pelbagai aspek. Dia yang melihat model itu, pemilihan kerjaya itu daripada aspek minat. Ada juga yang melihat kepada pengaruh daripada keluarga kan. Jadi kalau learning theory ini kita berfokus kepada bahawa manusia itu mempunyai pengalaman pembelajaran yang berbeza dalam memahami kehidupannya. Atas lantaran daripada itu kan, dia akan mempengaruhi seseorang itu dalam membuat keputusan kerjaya. Okay, itu dia punya konsep yang pelajar-pelajar kena faham. Okay. So from learning perspective, client can be empowered to take action that promote the creation of satisfaction life now in the future. Dia punya anggapan lagi, dia punya
prinsip dari falsafah dia mengatakan bahawa jadi bila dah kita fahamkan klien tentang perspektif dia berkaitan dengan pembelajaran tu, jadi daripada pembelajaran itu, jadi dia ambil tindakan. Standar tindakan itu dia akan mencipta satu kepuasan dalam hidupnya dan akan datang. Okay. And then for the future, counselor can help client identify element of a satisfying their life that could change over time, especially how to adapt to changing work environment. Maksudnya, untuk masa hadapan, kaunselor boleh mengenal pasti apakah elemen-elemen yang dapat satisfy life. Maksudnya untuk memuaskan hati kehidupan yang boleh berubah sepanjang masa dan utamanya bagaimana dia dapat mengadaptasi perubahan tempat kerja. Mana dia kena faham. Itu adalah learning process dia. Jadi dalam learning process dia, jadi bila berlaku sebarang perubahan yang berlaku dalam kehidupan dia, dia tahu macam mana nak adapt. Macam mana dia nak adaptasi. Okay. And then in this model, the client is viewed as one who is exploring and experimenting with possibility and tentative decision. Maknanya dalam model ini, klien itu diberi pandangan bahawa sesiapa saja boleh dia menganggap sebagai pembelian kerjaya ini adalah suatu penerokaan dan satu bentuk pengalaman trial and error, dan kita akan menghadapi sebarang kemungkinan dan kita anggap itu sebagai satu learning process. This is a learning process. And then counselor should encourage client to explore, eliminate and make tentative in the learning process. So maksudnya kita kena galakkan klien tu untuk meneroka. Jangan takut untuk meneroka. Dan kalau ada benda-benda yang tak bagus, kita buang ataupun kita eliminate dia ataupun kita hapuskan and make tentative in the learning process. Kita anggap itu adalah sebagai satu proses pembelajaran yang memang akan terdedah dengan berbagai kesilapan. Namun kita belajar bagaimana kita nak buat. Jadi pemilihan kerjaya ini adalah satu yang dipanggil sebagai learning process. Bagaimana kita belajar dan kita memahami yang dipanggil sebagai work environment tu. Iklim kerja ataupun alam kerjaya ini. Jadi kita kena mencuba dan kita kena menyiapkan diri kita untuk belajar. So daripada pengalaman yang kita hadapi tadi tu, kita belajar. Kita belajar. Itu maksud yang cuba diterangkan falsafah yang dibawa oleh LTCC model ini. Jadi dia ada 7 stages. So dia ada 7 peringkat dia. Okey, yang pertama interview. Kita buat dengan klien and then kita buat assessment. Okay, apa penilaian yang kita nak buat? Okay, assessment. And then kita generate activity. Apakah aktiviti yang boleh kita lakukan untuk mencapai matlamat klien. And then yang keempat, kita collect information. Kita collect information. Dan yang kelima, share information and estimate consequence. Consequence. And then kita re-evaluate, decide tentatively and recycle. Maksudnya kita buat penilaian kembali. Lepas tu kita buat, kita tetapkan dan kita recycle, kita putar balik. Okay, and then job search strategy. Jadi satu kita nak apa job search strategy yang kita boleh gunakan untuk mendapatkan maklumat, dan itu juga dipanggil sebagai proses pembelajaran, job strategy. Itu penting. Okay, so kita pergi satu persatu. Kita pergi satu persatu. Yang pertama sekali, stage 1 adalah interview. So apa yang berlaku dalam interview ni adalah kita membina hubungan. Kita cuba membina hubungan yang baik dengan antara kaunselor dan klien. So kita bina hubungan untuk kita faham klien itu macam mana. Okey. Sebab kita nak bina hubungan ni, kita mulakan dengan social talk bagi dia rasa tenang. Kita mulakanlah macam ini, kita belajar secara asas lah kan. Kita dah belajar berkaitan dengan micro counselling tu kan. Okay. Jadi have a client commit to time needs for counselling. Jadi klien perlu memberikan komitmen masa apabila kita melakukan teknik ini. Masa dan komitmen klien sangat penting. Okey, untuk kita implement. Pertama sekali kita bagi tahu dia bahawa ni klien dan counselling ni perlu ada komitmen. And then reinforce insightful and positive client response. Jadi kita galakkan orang katanya celik akal dengan dan positif lah, satu memberi peneguhan yang positif dan celik akal kepada klien. Kita nak dapatkan respon daripada klien. And then kita fokus pula, dah masuk kepada itu kita fokus kepada career problem, family life dia,
environmental influence, emotional instability, career belief and obstacle, interest, value and personality. Maknanya kita fokus kepada apakah masalah yang ada pada klien tu, family dia, environmental influence, emotional instability, career belief and obstacle, interest, value and personality. Maknanya dekat sini kita dah fokus dah pada interview ni. Bila kita dah bina hubungan baik dengan klien, jadi kita dah macam orang kata, kita fokus pula apa dia punya masalah kerjaya dia. Apa masalah kerjaya dia, family life, environment and emotional instability. And then help client formulate tentative goal. Kita bantu klien untuk formulate goal tentatif, apa matlamat sementara. Tentatif ni kita boleh katakan kita tak decide lagi tapi kita dapatkan dulu matlamat. Tentatif ni maksudnya boleh diubah-ubah, bukan tetap. Maksudnya dia sebagai preparation dulu. Tentatif tu maksud tentatif tu maksudnya bukan tetap lagi tapi kita sudah ada gambaran tu. Kita sudah ada gambaran terhadap matlamat yang kita nak bina. Okay. And then kita akan buat assessment. Okay. Stage 2 akan buat assessment. Jadi objective assessment instrument are used as a means of providing links to learn intervention. Jadi kita maksudnya objective assessment kita boleh gunakan kita boleh gunakan instrumen ni, maksudnya kita boleh gunakan soal selidik, inventory untuk kita lihat kita punya kaedah pembelajaran. Kaedah pembelajaran. Jadi subjective assessment attempt to attain the accuracy and coherence of the client information system. Identify client core goal and faulty or unrealistic strategy to reach a goal. Jadi dalam subjektif punya penilaian, kita cuba usaha untuk klien mencapai satu matlamat yang kita katakan yang realistik. Sebab kadang-kadang seseorang itu tidak mencapai sesuatu apa yang dia nak kerana dia tidak menetapkan suatu matlamat yang realistik. Sama ada dia boleh capai atau tidak. Maksudnya apa yang dikatakan realistik ni adalah berkaitan dengan alignment dia. Sama ada dia boleh capai tak? Katakan dia nak capai menjadi seorang doktor, jadi align tak dengan diri dia. Kalau dia sendiri pun tak minat, dia takut darah dan dia tidak ambil biologi, jadi bagaimana dia nak mencapai satu matlamat tu dengan jelas? Jadi dekat sini apa yang penting adalah dia perlu menetapkan satu matlamat yang jelas. Jadi klien bantu dia, kaunselor bantu dia untuk menetapkan satu matlamat yang jelas. Satu matlamat yang jelas, bagaimana kita nak letakkan strategi yang realistik lah, yang sesuai dengan klien. Apa yang dipanggil alignment tu. Alignment tu sama klien dengan kerjaya tu betul ada keselarasan tu. Itu maksud dia. Jadi belief and behavior that typically cause problem are evaluated by using an inventory designed for this purpose lah. Jadi kita juga boleh evaluate mereka dengan menggunakan inventory. Inventory dan belief and behavior that typically cause problem are evaluated by using an inventory design for the purpose. Jadi kadang-kadang ada benda yang kita boleh nampak secara subjektif lah, maksudnya melalui perbualan. Jadi kita juga boleh menggunakan inventory. So bila kita menggunakan inventory ni, kita boleh tahu apa purpose kita. Purpose kita, apa tujuan klien. Itu yang pertama. Jadi yang ketiga adalah generate activity. Jadi client are directed to individualize projects such as taking another assessment instrument, reviewing audiovisual material, computer program and studying occupational literature. Okey, maknanya client boleh buat assessment. Klien kita boleh buat aktiviti-aktiviti yang dapat membantu klien. Macam kalau pelajar-pelajar tengok yang dalam CD cikgu tu, CD maklumat perkembangan kerjaya tu, cikgu masukkan banyak aktiviti kat situ. Ada banyak-banyak aktiviti dan juga ada audio visual supaya pelajar boleh tengok sendiri. Ini yang berkaitan dengan kerjaya, yang berkaitan dengan sekian. Jadi pelajar boleh tengok dan boleh perhatikan kerjaya berikut. Jadi some client may be directed to the individualized counselling program for personal problem solution or lack of cognitive clarity. Jadi some client may be directed to individualized counselling program for personal problem solution or lack of cognitive clarity lah. Maknanya dalam program ni kadang-kadang kita boleh nampak masalah-masalah peribadi klien yang lack of cognitive clarity. Maksudnya dia tidak jelas dari kognitif dia. Dia akan pun membantutkan untuk kita generate activity. Okay. And then collect information.
And then kita collect information, intervention, strategy as a review, individual goal, including newly developed ones are discussed. A format for previewing an occupation is presented. And then client commit to information gathering by job site, visit, editing, experience kits lah. Macam-macam kita boleh dapatkan maklumat. Kita boleh pergi ke job site atau using job experience kits lah. Kita buat macam-macam aktiviti yang membolehkan kita terlibat, membangunkan aktiviti experience kit ni supaya dia lebih jelas dan faham tentang kejayaan dia. Kita boleh collect maklumat seperti kita buat folio ke, itu adalah antara salah satu untuk kita mendedahkan kejayaan kepada pelajar tersebut. Okay. Jadi stage yang kelima adalah share information and estimate consequence. Maksudnya client and counselor discuss information together about occupation and together estimate the consequence of choosing each occupation. Jadi counselor evaluates client difficulty in process information and counselor evaluates client faulty strategy in decision processing and counselor develops remedial intervention. And client can be directed to collect more information or recycle within the counselling model before moving to the next step. Jadi client can be directed to collect more information and recycle within the counselling. Maknanya dia share information ni, maksudnya kita dah dapat maklumat ni, kita dah dapat, lepas tu kita berbincang dengan client, dengan counselor. Kita boleh berkongsi dengan counselor, kita boleh share information dengan counselor. Kita tengok apakah kesan dia. Jadi kita dah buat aktiviti, masa stage keempat kita dah collect information. Kita berpakar ke apa-apa, lepas tu kita dapat informasi. And then stage ke-6 kita re-evaluate, decide tentatively or recycle. Client and counselor discuss the possibility of success in specific kind of occupation. Jadi counselor provide the stimulus for firming up a decision for future exploration of a career or changing direction and going back to previous step in the making decision lah. Jadi apakah kemungkinan untuk kita dapat specific kind of occupation tu, and counselor provide the stimulus for firming up decision for future exploration of career changing. So, jadi counselor boleh bagikan dia rangsangan-rangsangan untuk dia pergi kejayaan-kejayaan yang dikendaki untuk membuat step making decision, macam mana dia nak buat keputusan. And then yang terakhir sekali, job search strategy. Jadi client intervention strategies can include using study material, learning to do an interview or write a resume, joining a job club, role playing or doing stimulation exercise designed to teach client the consequence of making life decision. Kat sini bolehlah kita buat macam mana nak buat interview, menulis resume, okay, peranan dia and doing simulation exercise, client consequence of making life decision. Ini adalah antara-antara yang kita boleh lakukan dalam maksudnya mendedahkan klien kepada bagaimana kita berhadapan dengan job strategis ni. Okey. Itu saja. So hari ini cikgu berminat untuk nak berkongsi. Okey, boleh tak cikgu tahu di sini siapa yang ambil model ni? Okey. Siapa yang ambil model ni? Kumpulan berapa Okey. Kumpulan saya, cikgu. Macam mana kuat sikit? Kumpulan saya untuk Raja Aida untuk ni, untuk apa ni? Tugasan kumpulan kan? Macam mana boleh jelas sikit, tak berapa jelas? Cikgu tanya ni untuk tugasan kumpulan tu? Ya, betul. Kumpulan saya yang ambil. Pada Raja Raja Aida, macam mana Raja Aida mengaplikasikan model ni dalam bentuk membantu dalam pekerjaan? Boleh cerita sikit je lah, nanti kita akan buat pembentangan sikit. Apa yang kita orang lah, sebab kita kena buat modul kan, menggunakan model ni, kami berancang untuk membuat macam satu panel. Lepas tu dalam panel tu kami akan membuat aktiviti-aktiviti yang dirancang tu mengikut stage yang 7 stage tu lah. Macam satu stage tu kita akan provide satu aktiviti
dan aktiviti itu akan dijalankan sepanjang carnival yang kami nak buat. Okay, nanti kita akan bentang lah. So kalau kita habis awal, kita boleh bentang awal lah. So pelajar mungkin ada masa untuk ulang kaji. Okay, so bagus sebab kita ada lagi 2 je teori yang jadi. Jadi kita, so ada apa-apa soalan untuk kita faham sebab model ni memang macam ni lah. Dalam konsep kerjaya ni memang kita belajar tentang model. Nanti kita akan pergi konsep personal. Jadi yang penting kita nak mantapkan dari segi model yang kita nak gunakan tu agar kita dapat membantu klien. Okey. Sila, kalau ada soalan silakan berkaitan model ni. Dia nak tanya. Silakan. Untuk stage 6 tu saya tak berapa nak faham. Pada stage 6 tu apa yang saya faham lah, kaunselor dengan klien ni berbincang untuk maknanya untuk berbincang kejayaan pemilihan kerjaya tu macam mana? Macam saya faham bila Jaidah kejap cikgu pakai earphone lah tak jelas. Okey. Cikgu tak apa-apa jelas. Okey, boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey, bagus. Boleh jelas sikit. Okey. Untuk stage 6 tu saya tak berapa nak faham, tapi berdasarkan apa yang saya faham lah, maknanya pada stage ni kaunselor dengan klien ni dia bincang tu, maknanya selepas pemilihan kerjaya klien tu dia akan berbincang kemungkinan berkesanan pemilihan kerjaya klien tu macam mana? Kan pertama tu dia buat tentative goal kan. Maknanya yang pertama tu dia buat macam tentatif ni maksudnya tak tetap lagi lah. Dia macam letakkan dulu kan. Tu maksud tentatif. Macam contoh tentatif program. Dia bukan tetap, dia tentatif. Tapi itulah dia. Tentatif dia. Jadi begitu dengan pertama tu kita berbalik kepada tentatif program, tentatif goal tu kan. Kan dia letak goal tu. Lepas tu kan dia ada proses-proses. Dia ada pergi proses kedua. Dia buat apa? Dia pergi proses yang kedua. Maksudnya dia buat penilaian. Lepas tu dia generate activity kan. Lepas tu dia dapatkan maklumat. Lepas tu dia share information. Lepas tu kalau kita tengok matlamat dia tu dengan apa yang diterima tu macam tak betul. Salah kan? Macam tak berapa selaras. Jadi masa tu kita buat evaluate balik. Lepas tu kita recycle balik. Maknanya recycle tu kita buat putaran balik. Maknanya tentatif sekarang ni matlamat yang awak rasa awak tetap contoh dia nak jadi, contohlah paling mudah kita ambil contoh mudah, kata dia nak jadi doktor. Jadi bila dia share information, dia dah dapat generate activity, sebenarnya dia rasa dia tak boleh tengok jauh, dia tak boleh tengok darah, dia tak boleh pegang orang. Jadi dia kena buat evaluate balik. Sama ada kerja doktor tu sesuai tak dengan dia. Tetapi sebelum kita nak evaluate tu kan dia dah melalui proses-proses yang sebelumnya. Kan? Jadi dia collect information. Jadi bila dia dapat collect information, dia dah share information tu, jadi dia sesuai tak? Kalau sesuai kita perkasakan. Tapi kalau tak sesuai, kita mungkin cari kerjaya yang lebih sesuai. Jadi dia akan pusing baliklah kepada assessment balik, lepas tu dia cari kerja yang sesuai. Tapi dalam stage LTCC ni pertama yang sekali kalau kita tengok masa fasa interview tu, dia mesti dia telah ada dipanggil sebagai tentative goal. Tapi tentative goal ni maksudnya dia boleh berubah lah apabila dia mengalami proses atau dia mengalami dia sudah macam ada pendedahan tu. Macam tu lah. Boleh jelas aja? Okey, boleh. Jelas. Okey. So macam itulah LTCC ni, maksudnya kita berkaitan dengan pembelajaran. Okey. Tanpa pelajar kita tanya apa yang dia faham, kita tanya semua pelajar-pelajar apa yang dia faham tentang teori ni. Okey. So kita pergi satu persatu lah. Nama yang terakhir sekali. Sofia ada di talian Sofia? Sofia ada di talian? Ada cikgu. Okey, Sofia buat model apa?
Untuk yang sesi tu ke? Sesi Sesi kejayaan tu? ataupun sesi Sofia buat teori apa? Saya pakai teori yang trade factor tu. Model trade factor tu. Okay, person environment itulah Betul. Okey, macam mana Sofia menggunakan model tu untuk membantu klien? Boleh tak ceritakan secara ringkas? Okay. So, untuk model tu kan dia ada beberapa stage yang kita belajar kan. So macam mana Sofia practice? Kejap cikgu. Saya nak ambil note sekejap. So, Okey, yang lain pun cikgu so dalam bila habis ni cikgu lebih kepada perbincangan supaya cikgu nak tengok pemahaman pelajar jadi bersedialah dengan nota semua Okey, silakan. Okay. So, untuk yang model ni saya pakai sebabnya bagi saya model ni macam cikgu cakap lah, dia ada step, so mudah untuk saya apply dalam sesi tu. So, kan kita ada 5 sesi, tapi dalam model yang saya pakai ni ada 7 step. So, untuk satu sesi tu saya apply 1 dan 2 step dalam sesi 1. Maksudnya macam mana tu? Contohnya dalam sesi 1 tu saya aplikasikan peringkat 1 dan peringkat kedua. Maksudnya dalam model PEF tu kan yang first stage adalah intake interview, and then yang kedua adalah identify the developmental variable. So saya applykan 2 stage tu dalam sesi 1 sebab bagi saya macam kalau sesi 1 tu untuk kedua-dua stage ni sesuai lah untuk saya aplikasikan 2 stage tu. Dan tak, bagi saya sendiri tak semestinya satu sesi tu boleh aplikasikan satu stage sahaja. Itu bagi saya lah. Okey, bagus. Lagi? Lepas tu macam yang first sesi tu saya buat intake interview macam yang sebelum ni kita belajar intake interview tu ada bina hubungan dan sebagainya kan. Lepas tu pun dalam stage kedua tu saya bantu klien tu sendiri untuk dia kenal diri dia dan kena pasti dia punya dunia kejayaan yang dia nak. And then untuk stage kedua tu saya ada buat assessment lah macam inventory dengan dia. Lepas tu boleh cerita apa inventory yang awak pakai? Inventory yang saya pakai SDS dengan personality warna sidik tu. Lepas tu macam mana kamu macam mana Sofia jalin hubung kan antara dua tu untuk memberi kefahaman kepada klien awak bahawa ini personality yang sesuai dengan dia atau ni personality dia? Macam klien saya ni dia macam dia sebelum ni dia ambil dalam jurusan lain, diploma lain. So bila dia masuk dalam course counselling ni mula tu dia macam tak minat sangat. So bila dah lama belajar tu dia ada dah minat sikit, cumanya dia tak sure sama ada minat dia ni betul-betul ada dekat course counselling ataupun still terikat dengan jurusan yang sebelum ni dia ambil. Tapinya bila saya kaji dua jurusan yang berbeza ni sebenarnya di dalam satu skop yang sama, iaitu dalam under social juga. So bila saya gunakan inventory ni baru dia tahu yang sebenarnya jurusan yang dia ambil ni still skop yang sama. Cuma yang bezanya yang first tu pendidikan, yang kedua ni dalam kaunseling organisasi. Tapi dia still ada personality yang sama. Dia suka berkomunikasi, dia suka ada interaction antara dua hala. Maknanya kamu dapat daripada personality tu maknanya awak dapat
dapatkan apa orang kata satu ketetapan personality yang sama lah dalam kerjaya tu. Maknanya dia ada personality. Okey, bagus. Lepas tu bila awak kata macam tu, klien rasa macam mana? Bila klien dapat tahu yang sebenarnya dia ni adalah seorang yang personality tu, dia macam lebih yakin dan dia rasa macam keputusan dia untuk teruskan dalam course counselling selama 2 tahun ni macam bukan keputusan yang sia-sia lah, sebab sebelum ni dia ada juga bagi tahu yang sebelum dia nak teruskan course counselling ni, dia ada terlintas untuk dia drop jurusan ni dan dia nak pergi ke bidang yang sebelum tu lah. Tapi bila dia dapat nasihat daripada parents dia dan dia pun cuba dulu. So bila dia cuba tu, minat tu boleh-boleh lah kan. So bila dia buat inventory ni, baru dia sedar yang keputusan yang dia buat dulu tu bukanlah keputusan yang salah. Maknanya Sofia nampaklah bila kita buat inventory ni sebenarnya dapat membantu pelajar klien kita dengan lebih jelas melihat dia punya personality dengan lebih objektif ke macam ataupun Sofia nampak macam mana? Betul, dan saya rasa bila dia buat inventory ni dia lebih yakin. Dia yakinlah dengan contoh macam dia ada skill komunikasi yang baik, cumanya dia tak yakin sama ada betul ke tak keputusan yang dia buat tu. So bagi saya bila ada inventory ni, dia satu titik tolak ataupun bukti yang boleh bantu klien untuk dia tengok diri dia dengan perspektif yang lebih luas. Macam tu lah. Okey. Lepas tu apa lagi yang Sofia lakukan kalau boleh berkongsi lagi? Lepas tu bila dah buat inventory dan sebagainya tu, saya juga ada kena pasti beberapa macam masalah sikit lah. Maksudnya dalam PEF ni juga kan ada terangkan dekat ada cikgu dedahkan dekat kami yang kalau klien ni kita perlu clearkan dia punya kognitif dan emosi dia supaya bila dia dah clear kognitif dan emosi tu baru dia boleh buat keputusan kerjaya dengan lebih waras ataupun rasional lah. Sebab kalau bila saya tengok balik klien saya ni, dia ada isu sikit, isu peribadi sikit. So saya bantu dia dulu untuk dia settle downkan problem tu, dan bila saya dah kena pasti isu tu, untuk next sesi tu untuk dia tetapkan pilihan kerjaya dia tu untuk masa depan, baru dia boleh tetapkan dengan baik. Mungkin sebelum ni dia agak macam serabut sikit dengan isu kerjaya, lepas tu dengan isu peribadi tu. Gitulah. So last sekali yang last sekali apa yang Sofia buat? Yang last sekali tu dia dah buat sebelum last tu dia buat dulu keputusan kerjaya, and then untuk follow up tu untuk sesi kelima, saya kena pastilah sama ada keputusan yang dia buat tu adakah betul-betul muktamad ataupun dia ada nak buat perubahan keputusan atau tak. Gitulah. Okey Sofia, daripada pengalaman awak dengan menggunakan model ni, adakah ia membantu awak melicinkan lagi perjalanan kaunseling kerjaya tu? Bagi saya sangat membantu sebab dan saya pilih model ni dia lebih clear dan lebih mudah untuk saya faham. Mungkin kalau saya pakai teori tu saya tak faham, macam saya faham teori tu tapi mungkin agak susah untuk saya aplikasikan dalam sesi. Dan bila adanya step-step ni macam buat saya sebagai bakal kaunselor tu untuk tetapkan sesi saya tu macam mana. Tapi saya pun kena orang kata mix and match lah antara model dan teori, tak boleh nak berpegang kepada model saja. Maksudnya kamu combine lah kedua tu. Okey, terima kasih atas perkongsian Sofia. Sama-sama. Okey, kita dengar daripada lelaki pula. Effendi ada di talian, Effendi. Effendi ada di talian? Okey, Effendi dah laksanakan dah kaunseling kerjaya ataupun ada model untuk kumpulan ke? Untuk kumpulan macam mana? Kumpulan dah
dah jalan dah. Okey, boleh tak cerita sikit apa yang Fendi belajar daripada model tersebut? Um, macam kumpulan saya, kumpulan pertama, Hmm. itu kami pilih teori Holland tu. Hmm. Teori Holland ni macam basic lah, kita buat pasal real set tu kan. Hmm. Jadi kalau dekat ruangan aplikasi tu, ruangan kat aktiviti tu, kami ada buat 5 aktiviti berbeza untuk mendedahkan pada klien tu tentang jenis-jenis personality yang ada dalam teori Holland tu, yang real set tu lah. Jadi bila jalankan aktiviti tu, setiap aktiviti tu akan berakhir dengan satu refleksikan diri daripada setiap klien tentang sebab kumpulan kami ni dia macam aktiviti yang didedahkan tu dia dalam bentuk kumpulan. Okey. Sebab Maksudnya buat dalam bentuk kumpulan lah. maksudnya kalau kita tak fokuskan kepada individu lah, kita fokuskan kepada satu peserta yang mempunyai kumpulan yang tersendiri. Maknanya kalau social Ya tak, cikgu. Lebih kurang macam tu lah. Macam tu lah. Maksudnya macam ni, satu aktiviti tu. Apa dia, cikgu? Boleh Fendi? Oh. Boleh. Ya, cikgu. Macam tu. Okey, lepas dah tu, lepas kita bincang dalam kelompok lah, apa kejayaan yang dia minat macam tu ke ada maksudnya setiap aktiviti tu maksudnya lepas aktiviti tu dijalankan, setiap peserta tu yang akan nilai diri mereka sendiri. Maksudnya mereka menilai diri mereka sendiri tu berdasarkan aktiviti yang dijalankan. Maksudnya bila contoh kalau seseorang individu tu dah settle untuk satu aktiviti tu, lepas tu bila dah akhir sesi tu dia yang kongsikan tentang diri dia tu sesuai tak dengan personality yang dia guna pakai dalam aktiviti tu, dalam sesuatu aktiviti tu. Okey, Fendi dalam inilah kan, dalam kumpulan. Kalau individu macam mana Fendi melakukan kaunseling individu dengan menggunakan model Kejaya? Boleh tak cerita sikit secara ringkas? Kalau individu saya gabungkan untuk dua teori dan model. Maksudnya saya guna satu teori, satu model. Kalau model tu saya guna yang trait and factor tu, yang ada 7 peringkat perkembangan tu. 7 peringkat, bukan perkembangan, 7 peringkat. Maksudnya dalam 7 peringkat tu, sesi pertama tu saya lebihkan kepada membina hubungan sama klien. Lepas tu yang sesi yang kedua saya masih lagi meneroka, tetapi meneroka dengan lebih teliti lah. Maksudnya bila dah masuk sesi yang kedua tu, sesi yang pertama tadi frasesi, tapi bila masuk yang sesi kedua ni saya meneroka lebih dalam. Maksudnya saya
melibatkan latar belakang dia, cara hidup dia, latar belakang pendidikan dia dan sebagainya lah. Lepas untuk sesi yang ketiga, ni saya dah guna inventory, iaitu inventory Holland. Memandangkan isu yang dihadapi oleh klien ni, dia bagi saya lah sesuai lah untuk saya guna teori Holland tu untuk menentukan personality dia. Sebab klien saya ni dia ragu-ragu, dia kata dia boleh adapt semua benda tu. Maksudnya contoh kalau dia bekerja dalam bidang sosial contohnya, dia boleh masuk benda tu. Dan kalau dia masuk pada investigatif, dia boleh masuk dengan benda tu. Maksudnya bila dia dah ada dua pengalaman yang berbeza tu, dia tak tahu mana satu personality yang betul-betul sesuai untuk kerjaya dia. Jadi maknanya FND maksudnya klien awak ni banyak apa ni? Dia banyak, orang kata banyak personality atau banyak minat dia? Dia dia boleh kata banyak personality, tapi dalam masa yang sama juga dia nak betul-betul tahu personality yang mana yang sesuai. Sebab dia sebab dia nak satu keseronokan dalam bekerja tu. Dia kata nanti. So kalau kita tengok, kalau bila dah buat ujian tu FND nampak yang klien ni lebih cenderung atau lebih dominan kat bahagian mana? Dia sosial. So apa kerja yang dia pilih yang bersesuaian dengan dia punya personality sosial? Sosial macam klien saya ni berdasarkan latar belakang dia, kedua mak ayah dia adalah cikgu. Jadi dia lebih cenderung untuk pilih cikgu. Tapi memandangkan sekarang dia dah sambung belajar. Tapi bidang yang dia sambung tu menjurus kepada sosial juga. Tapi jadi dia bersetujulah dengan benda tu. Dia terimalah benda tu. Okey, lepas habis sesi tu kan, apa feedback klien terhadap sesi counselling yang Fendi jalankan? Feedback klien dia untuk yang 7 stage tu dia kata macam apa ni, matlamat dia tu berjaya lah, matlamat sesi tu. Maksudnya kan isu klien dia macam ragu-ragu kan. Tapi bila dah settle untuk semua peringkat tu, dia kata dia dah lebih jelas lah dengan personality dia. Maksudnya apabila dia dah jelas dengan personality dia tu, untuk mencapai satu tahap keseronokan dalam kerjaya dia nanti, dia akan lebih cenderung kepada personality tu lah. Personality yang sesuai dengan kerjaya dia. Kerjaya yang sesuai. Maknanya dia akan pilih kerjaya yang memang selaras dengan personality dia. Macam tu dia? Dia akan pilih kerjaya yang sosial lah, macam kaunselor lah terutamanya. Okay, baik. So, terima kasih kepada ni. Cikgu sebenarnya berminat untuk tahu pelajar-pelajar lain macam mana perkembangan dia dan boleh berkongsi pengalaman bagaimana dia mengendalikan sesi kaunseling. Dan kita berhenti dulu, lepas tu kita masuk balik dalam pukul 9 atau 9 suku dan cikgu harap pelajar-pelajar dapat berkongsi dengan kawan-kawan bagaimana dia mengendalikan sesi kaunseling kerjaya dengan menggunakan model lah. So, kita nampak apa kesan dia dalam kita mengaplikasikan dengan ada bantuan rangka model. Jadi cikgu dah dengar feedback awak dan tidak semestinya cerita yang bagus. Cikgu suka juga mendapatkan maklum balas apakah kengkangan ataupun cabaran masa pelajar mengendalikan sesi kaunseling dan mengendalikan model individu dan kumpulan lah. So kita berhenti seketika, rehat sekejap, kita masuk dalam pukul 9 atau 9 suku lah. Okay? Pukul 9 tu dah standby. Okay? Take a break 5 minutes.
Okay, pelajar boleh dengar suara cikgu? Boleh. Okey pelajar, boleh dengar suara cikgu? Boleh bagi feedback sikit? Boleh cikgu. Okey, so kita dengar lagi refleksi lah daripada sahabat-sahabat kita. So cikgu nak dengar daripada Wan Nur Zahira. Wan Nur Zahira ada di talian? Ada cikgu. Okey, Wan Nur Zahira, boleh tak cerita sikit pengalaman mengendalikan sesi kaunseling individu dengan menggunakan model Kejaya? Silakan. Saya guna model Three and Factor Environment Fit. Okey. Okey. Pertama tu sesi yang pertama tu saya buat yang stage pertama dan kedua dalam Three and Factor ni, iaitu interview dan identify developmental variable. Sesi pertama tu macam biasa saya buat bina hubungan, lepas tu dapatkan latar belakang klien sedikit and tengok dia punya ada tak masalah emosi dan kognitif supaya clear dulu sebelum untuk teruskan sesi kerjaya ni lah. Okey, lepas tu sesi kedua tu saya buat assessment. Saya guna inventory personality sidik untuk tahu klien punya personality sebab dia ni macam dia hendak jadi guru tapi dia tidak yakin sebab kenapa dia ni pelajar universiti biasa, jadi kalau nak sambung pendidikan tu kena ambil diploma pendidikan pula 1 tahun lagi. Lepas tu bila buat inventory tu tahulah dia punya personality apa semua, jadi yang sesi seterusnya tu saya identify apa yang klien nak sebenarnya. Lepas tu tengok bandingkan dia punya ability dengan value tu dengan untuk comparekan dekat carta mengikut PEF analysis tu. Lepas tu bila dah explore kena pasti semua tu, sesi yang keempat tu confirmkan dengan klien apa keputusan kerjaya yang dia buat. Lepas tu tengok bertepatan tak dengan apa yang dia nak sebenarnya. And last kali tu follow up. Follow up tu saya tanya betul-betul dok muktamad dok dia punya keputusan tu. Lepas tu macam mana feedback klien selepas tu? Bila dah buat sesi tu dia semacam lebih yakin lah. Lepas tu dia macam confident lah yang sebenarnya dia punya personality, masalah utamanya tu macam dalaman dia je, kira dia punya personality je. Kalau dia ubah sebab personality macam sokongan, jadi kalau dia ubah dia punya personality macam lebih tidak bergantung kepada orang lain dan cuba lebih berdikari, dia akan dapat
teruskan dengan kejayaan tu. Terus sekarang apa kejayaan dia pilih? Dia tetapkan untuk jadi cikgu dan dia ambil peluang ni, ambil jalan ni untuk sambung diploma pendidikan 1 tahun lagi sebab dia rasa berbaloi, sebab dia selaras dengan dia punya minat dengan personality dia. Maknanya daripada mula-mula dia jumpa dia kata dia nak ambil guru, tapi bila dia masuk universiti ni yang bukan berkaitan dengan pendidikan, jadi dia rasa macam berbelah badan. Sama ada berbaloi tak dia ambil dipil lain untuk jadi meneruskan cita-cita dia untuk jadi cikgu. Ya, macam tu. Ya betul. Okay, lepas tu bila kau buat ujian, lepas tu menampakkan bahawa dia memang mempunyai personality seorang guru, jadi kenapa tidak dia ambil 1 tahun aja untuk dia menceburi bidang kerjaya yang memang dia minat, agar nanti dia akan mendapat satisfaction dalam hidup dia. Jadi rasa berbaloi lah ambil 1 tahun tu. Macam tu kan Wan Zahira? Ya betul. Okay, terima kasih Wan Zahira atas perkongsian. Okay. Sama-sama. Okay. Cikgu dah dengar semua. Kalau hari ni tak sempat, cikgu akan tengok mana yang sempat. Cikgu dah tengok apa feedback awak. Bagi cikgu feedback awak tu penting. Sebab cikgu tak ada klien kan. Cikgu tak ada klien, cikgu lebih kepada pengajaran. Jadi pengalaman-pengalaman awak yang berkongsi dengan cikgu ni, cikgu jadikan sebagai suatu input kepada cikgu. Satu hari nanti mana tahu cikgu bukan konsultan ke dan perlu ramai yang datang untuk membuatkan ada perlukan sesi kongsi kerjaya. Sebab sesi kongsi kerjaya ni salah satu sesi kongsi yang agak sangat popular di Malaysia selain daripada sesi kongsi keluarga. Jadi dengan input yang akan beri kepada cikgu ni, moga cikgu boleh jadikan satu panduan untuk cikgu jadikan input lah yang berguna untuk menjadikan sesi juga. Baik, cikgu nak dengar pula daripada Aida Sofia. Aida Sofia ada di talian? Ya, saya doktor. Cikgu. Okay, Aida boleh tak berkongsi bagaimana Aida menjalankan sesi kaunseling dengan klien dengan menggunakan model kerjaya ni? Silakan Aida. Saya guna teori tipologi Holland. Okay. Pada mula sesi tu, saya buat penghubungan. Maksudnya saya tanya latar belakang dia macam tu lah supaya dia rasa selesa. Lepas tu lepas tu saya sesi kedua tu saya buat penerokaan. Maksudnya masa tu saya teroka lebih mendalam apa yang dia minat. Lepas tu saya teroka isu yang dia alami sebenarnya lah. Lepas tu pada sesi seterusnya saya bagi dia inventory kerjaya. Saya bagi dia SDS yang riaset tu. Masa tu saya tengok lah yang tiga code yang tertinggi tu. Lepas tu sebabkan klien saya ni dia pada mulanya dia nak jadi cikgu tapi dia tak dapat sebabkan temu-duga yang tu dia tak lepas. So bila dia tak dapat tu dia macam mula-mula dia dah macam tak nak belajar dah, dia tak nak sambung belajar. Tapi sebabkan family dia tu family dia tu berharap lah yang dia tu sambung belajar, at least dia ada degree macam tu. So bila dia dapat counselling tu mula-mula dia rasa macam okey je, tak ada masalah apa pun. Tapi sebab makin lama dia rasa macam dia tu macam rasa apa orang panggil ni, dia macam kecelaruan personality ke. Sebab dia rasa macam dia rasa dia okey je dengan pekerjaan yang berjumpa dengan orang semua, tapi dia makin lama makin dia rasa macam dia tu keliru sama ada dia tu sebenarnya memang memang minat ke tak. Macam tu lah. Sebab tu saya bagi dia SDS supaya saya boleh yakinkan, supaya saya dapat tengok lah sebenarnya dia ni minat sosial ke, realistik ke macam tu. Lepas tu hasil daripada dia punya inventory kerjaya tu dapat paling tinggi dia sosial macam tu. Maknanya dia memang serasi lah menjadi cikgu. Sebab sekarang ni dia ambil counselling. So dia macam dia rasa keliru lah sebab sebenarnya apa yang saya dapat lihat daripada dia ni sebenarnya dia tu dia rasa macam kurang yakin sebabkan dia selalu bandingkan diri dia dengan kawan-kawan dia lah. Sebab dia sebenarnya dia okey je sebab ikutkan personality dia, apa yang dia cerita pada mula sesi tu memang saya nampak lah dia ni orang yang macam jenis nak macam bersosial lah, macam senang nak berhubung. Lepas tu macam senang nak ngam dengan orang macam tu.
Lepas tu bila saya buatkan dia inventory kerjaya tu dapatlah yang dia ni seorang yang sosial. So daripada situ saya macam saya apa nama ni? Aduh. Saya yakinkan dia lah macam tu. Lepas tu saya tanya dia apa yang dia nak buat, apa plan dia semua macam tu. Lepas tu lepas tu lepas tu pada sesi keempat kita cari jalan penyelesaian. Daripada sebenarnya sebabkan pada sesi sebabkan sebelum tu yang saya bagi di inventory kerjaya tu saya dah terangkan dia hasil daripada kerjaya tu. So dia pun dah, bila saya dah terangkan tu saya nampak lah yang dia ni macam dia rasa macam oh sebenarnya aku boleh macam tu. Faham ke? Okey, maknanya bila apa? Bila okey, maknanya pelajar bila pelajar buat inventory tu, maknanya inventory pelajar tu nampak bahawa dia memang orang sosial lah, tapi sebenarnya dia sendiri tak confident dengan diri dia. Macam tu Kak Aida? Ya betul. Sebabkan pada mulanya dia tu macam dia macam dia confused sama ada dia ni boleh ke go dengan dia punya bidang yang dia ambil sekarang ni. Macam tu. Tapi sebenarnya dia memang sosial, tapi yang Aida nampak apabila dia suka membandingkan diri dia dengan orang lain tu membuatkan diri dia down lah. Macam tu betul. Maknanya bila kita buat inventory, maknanya bila dia tengok, okey ni memang diri awak. Maksudnya masalah awak sekarang ni bukan berkaitan dengan kerjaya tu, tapi sebenarnya awak buat perbandingan dengan orang lain. Jadi bila awak buat perbandingan orang lain tu membuatkan awak rasa diri awak down. Tapi sebenarnya diri awak tu memang dah orang lain pun nampak. Awak sendiri pun nampak sebagai mungkin seorang teman yang memang dia ni sesuai menjadi concern sebab dia ada sosial yang bagus. Sosial dia punya inventory tu tinggi. Macam tu yang Sofia dapatan Sofia. Betul sebab daripada apa yang saya lihat dia memang okey je sebabkan lepas tu bila kita cari jalan penyelesaian bersama-sama tu dia sendiri katakan, dia kata sebenarnya sepatutnya dia tak boleh pun sepatutnya dia tak payah pun bandingkan diri dengan orang. Kalau kawan dia lagi rasa lagi okey semua tu sepatutnya itu kelebihan untuk diri dia sebabkan bila dia ada kawan yang bagus yang pandai semua macam tu itu kelebihan dia lah, dia boleh refer kawan dia, tanya kawan dia macam tu. Okey, maksudnya lepas sesi ni dia dah dapat satu celik akal ataupun menambah macam new perspektif bahawa bila dia dengan kawan dia yang lebih bagus tu, maksudnya bukan dia jadi lebih down tapi dia boleh belajar daripada kawan dia untuk memantapkan personality dia untuk menjadi orang dalam bidang kerjaya dia. Macam tu yang Aida nampak, yang Aida bantu dia. Ya betul. Okey. So apakah feedback yang dia beri pada Aida? Feedback dia rasa macam dia rasa lebih yakin lah daripada lepas sesi tu dia sendiri cakap lah dia rasa lebih yakin lah. Lepas tu dia rasa macam dia di jalan macam counselling tu memang betul lah dengan diri dia macam tu. Maksudnya bila dah menjalani sesi counselling dengan bantuan kita gunakan inventory dengan bantuan awak bagi dia punya perspektif, jadi sekarang ni dia dah boleh jelas dengan matlamat dia bahawa apa yang dia lalui sekarang ni adalah jalan yang betul. Jadi akan membuatkan klien tu lebih bersemangat. Betul ke Aida? So nampak klien tu lebih bersemangat untuk meneruskan ni, okey? Betul. Betul. So Aida ada apa-apa lagi nak berkongsi? Itu saja. Terima kasih. Okay, sama. So terima kasih daripada Aida perkongsian pengalaman bagaimana dia mengendalikan satu sesi yang bermula daripada seorang yang rasa keliru apabila permintaan pertama dia tentatif goal dia adalah dia memilih untuk menjadi cikgu, tetapi bila dia rasa dia pergi temuduga, dia rasa dia tak layak temuduga, jadi dia kadang-kadang klien dia rasa down dia rasa down, dia rasa dia tak layak lah sebenarnya tapi dia minat, jadi dia rasa dia tak layak tapi pada masa sama dia minat. Jadi bila dia masuk dalam bidang yang lain dia rasa macam down, lepas tu dia bandingkan dengan kawan-kawan yang lain. Tapi apabila dia buat sesi counselling, dia buat ujian personality dan dia nampak sebenarnya dia memang mempunyai personality personality social dan dia nampak personality-nya yang lebih jelas. Jadi apa yang Aida bantu adalah dengan melihat bahawa apa yang kelebihan yang ada pada kawan tu tidak membuatkan dia down tapi dia boleh belajar. Kat situ lagi lebih banyak orang pandai sebenarnya lagi banyak dia boleh belajar. Jadi bila dia belajar itu dia akan membuatkan dia lebih banyak maklumat dan dia akan lebih memantapkan personality dia dan dia percaya bahawa
dia bidang sosial, tak semesti jadi cikgu, tapi jadi kaunselor pun bagus sebab dia satu bidang yang sama. Jadi dia membuka perspektif baru kepada klien Aida yang dahulunya dia rasa down sebab dia ditolak, sebab tak gagal dalam ujian terbuka. Jadi dia terbawa satu pemikiran yang baru, dia seorang yang tidak kompeten, dia gagal, dia tak layak jadi cikgu, tapi minat tu ada. Tapi apabila buat sesi kaunseling, dia diberi satu ni perspektif yang baru bahawa tak semestinya cikgu saja yang sesuai dengan dia, tapi sebenarnya dia ada minat sosial. Jadi dia boleh bekerja di bidang-bidang lain, kerja-kerja yang juga sesuai dengan dia punya minat. Itu yang kita Aida bantu. So kita dengar daripada golongan lelaki pula, kita dah dengar daripada Mukramin. Mukramin ada di talian? Ada cikgu. Okey, Mukramin, kita cerita sikit pengalaman Mukramin sebagai seorang kaunselor mengendalikan sesi kaunseling Kejaya dengan menggunakan aplikasi Kejaya. Silakan Mukramin. Assalamualaikum cikgu, yang dimati cikgu dan semua rakan-rakan. Saya menggunakan teori model PEF. Model ni ada 7 stage macam biasa. Saya gunakan langkah pertama untuk sesi pertama, langkah kedua untuk sesi kedua, langkah ketiga untuk sesi ketiga, langkah 4 dan 5 saya gabung sebab 4 dan 5 ni saya nampak kalau tak gabung dia akan jadi satu sesi singkat. 4, 5 saya gabung, dekat sesi 4 dan sesi 6, 7 saya gabung. Jadi dekat sini saya refleksi keseluruhan lah cikgu. Daripada apa yang saya tengok dekat klien saya ni, dia ada konflik dengan bapa dia, yang mana bapa dia ni seorang bekas tentera dan bapa dia nak dia jadi tentera, tapi pada masa yang sama dia dah tengok pada diri dia ni sesuai di bahagian sosial, yang mana dia nak jadi cikgu. So dekat sini saya membantu dia macam mana yang klien saya sendiri nak, dia nak betul tak diri dia ni betul-betul seorang guru ataupun betul-betul seorang tentera. Sebab dia nak dapatkan kepastian tu saja. Jadi setelah saya dan dia buat inventory, lepas tu tengok apa dia yang dia dapat daripada inventory. Saya buat 2 inventory, iaitu inventory personality Warner dengan Holland. So daripada situ memang dah terbukti dengan jelas yang dia ni seorang sosial. So bila dia dapat tahu dia sosial, pada waktu sesi dia pun dah senyum lah. Sebab memang dia rasa diri dia memang sosial. Sebab dia dapat rasa yang dia betul-betul tak sesuai sebagai seorang tentera. So bila saya berkongsi dengan dia pun cakap, oh betul lah apa yang saya pilih ni. Maknanya untuk jadi seorang tentera tu tak sesuai untuk diri dia. Sebab dia cakap dia seorang yang perlukan kebebasan. Dia tak suka sebab sebagai seorang tentera secara tidak langsung kita akan terikat dengan beberapa undang sangat ketat. Setelah tu so dengan jelas lah yang dia pun confident dan sangat berpuas hati setelah sesi dijalankan. Itu saja cikgu. Okey, boleh tak cikgu tahu apa menyebabkan dia rasa dia tak sesuai jadi tentera? Sebab apa cikgu? Apa yang menyebabkan dia rasa dia tak sesuai untuk jadi tentera ataupun pilihan bapa dia? Sebab dia daripada saya tanya klien saya, apa yang awak nampak, apa yang awak fikir Kejaya sebagai seorang tentera. Dia sendiri beritahu apa yang nampak tentera ni dia sangat terikat dengan peraturan yang sangat ketat dan dia memang tak suka kan berlakunya ikatan yang terlalu ketat macam seorang tentera. Dan dia seorang yang bebas. Dia suka seorang bebas. Bukan makna bebas tu jadi seorang guru semuanya bebas, tapi dia terdedah kepada orang lain. Macam dia cerita kalau seorang tentera ni dia jarang berjumpa dengan masyarakat. Maksud saya macam tentera jumpa masyarakat tapi dia tak terlalu expose. Dia more than untuk menjaga keselamatan negara. So dia apa yang diceritakan saya ni, dia cakap macam lebih pada
pelatihan untuk menjaga negara. Dia tak jumpa macam manusia. Kalau seorang tentera, bila diminta untuk melakukan kerja awal, baru dia jumpa kat masyarakat. So benda tu dia tak boleh terima. Satu lagi macam yang dicerita, dia pun dibesarkan oleh bapa yang tegas, tapi ketegasan tu tak dapat dekat dia. Macam dia tak mampu nak jadi tegas macam bapa dia sendiri. So dia lebih kepada lebih terbuka. Okay. Maknanya bila dalam sesi kaunseling tu Muka Amin dapat lihat bahawa pengaruh keluarga tu tak berapa kuat pada klien tu. Walaupun bapa dia seorang tegas tapi macam dia seorang bertentangan pula personality dengan bapa dia. Ya betul cikgu. Tadi kalau katakan klien awak bukan ikut bapa, biasa dia dominan siapa? Bapa ke atau orang lain? Tak tahu, mungkin saya rasa dia dipengaruhi dengan zaman sekolah dia. Sebab macam satu lagi dia ni seorang yang penyayang. Dia seorang yang penyayang. Mungkin disebabkan tu dia rasa sebelum ni dia aktif dekat sekolah. So disebabkan tu mungkin dia rasa dia betul-betul sesuai seorang sosial. Saya kata inventory pun jelas lah dia punya skor dekat sosial tinggi berbanding yang lain. Yang kedua artistik. Kedua artistik lah, dua yang seni. Maknanya kita boleh katakan bahawa genetik tu tidak berapa berkesan kepada klien ni. Sebab kalau kita tengok daripada pengaruh keluarga, bahawa bapa dia seorang tegas, jadi dia nak anak dia jadi seorang askar, tapi pengaruh keluarga tu kurang. Jadi maksudnya lebih kepada pengaruh environment tu yang membentuk klien tu. Macam tu yang kami dapat lihat. Betul cikgu. Mungkin persekitaran dekat sekolah. Adakah sebab dia tak berapa rapat dengan bapa dia ke ataupun macam mana? Kami dah lihat. Rapat, tapi mungkin macam mana nak cakap, dia tak dapat follow kata-kata ayah dia tu. Mungkin jiwa dia tu memang jiwa penyayang lah, bukan jiwa tentera macam tu. Begitu. Dia satu lagi dapatan baru, mana kita boleh lihat bahawa tak semua keluarga, tak semua bapa ataupun parent yang mempunyai type macam ni, contoh type yang tegas, akan mempengaruhi anak dia. Dan kemungkinan anak tadi boleh dipengaruhi oleh persekitaran dia lah. Mungkin dia daripada sekolah pun dia dah terlibat dengan program-program yang membentuk kemasyarakatan ni, membentuk dia untuk memilih kerjaya dia. Ini kes Muka Amin. Also sangat menarik. So cikgu rasa kita berhenti dulu setakat ni. Jadi insyaAllah nanti kalau ada besok kita ada kelas macam biasa. So ada apa-apa lagi kita akan berbincang benda ni supaya kita dapat dapat menambah input untuk sama-sama kita mengendalikan kes kongsi kerjaya. So sebelum cikgu berhenti, mungkin ada persoalan daripada sahabat-sahabat, silakan. Daripada Arif sendiri, kalau ada persoalan yang ditimbulkan oleh kawan-kawan, silakan. Ada cikgu. Okay, silakan. Cikgu apa ni, ada yang tanya yang modul dalam perancangan kerjaya tu, program kerjaya tu, ada limitation tak cikgu? Limitation maksudnya? Maksudnya ada limit tak berapa modul yang kita kena gunakan? Untuk model. Untuk model. Yang model untuk ni yang kongsi kelompok yang apa ni ke? Yang tugasan kumpulan ke? Ya cikgu. Okey, untuk tugasan kumpulan kan kita dah bagi kan setiap seorang tu kita dah bagi setiap teori dan model dia perlu follow kan. Betul tak kalau cikgu? Jadi awak follow yang tu, mantapkan. Mantapkan model. Sebab cikgu, kenapa cikgu bahagi? Sebab cikgu nak tengok bagaimana kamu aplikasikan teori dan model tersebut melalui inilah perancangan kerjaya tadi tu. Jadi satu je dia. Guna satu je. Tapi cikgu nak tengok macam mana kamu mengembling. Mengemblingkan benda tu. Okey, jelas tak Arif? Jelas cikgu. Tapi kalau macam ada punya aktiviti tu maksudnya tak ada limitation lah, tak ada macam perlu berapa, tak ada cerita kan? Ya, sebenarnya aktiviti tu tak kisahlah dia nak guna apa, tapi model tu mesti dia menggunakan model. Contohnya kalau dalam assessment kan, dalam assessment dia perlukan ada penilaian. Ada penilaian kadang-kadang dia contohnya dalam LTCC kan, dalam LTCC
dia tak ada soal selidik. Jadi yang ada mungkin Holland ataupun ujian personality CD. Dia bolehlah pakai. Tapi model tu memang dia follow step by step dia melalui model atau teori lah. Ada setengah teori tak ada. Tapi cikgu nak nampak sebenarnya bagaimana kamu mencerahkan teori dan model tu. Supaya kamu dah jadikan dia satu bentuk. Bentuk satu, macam mana kamu nak melaksanakan dalam bentuk aktiviti. So modul ni awak lakukan ni sebenarnya untuk kamu laksanakan. Tapi di peringkat ijazah ni kita tak perlulah nak laksanakan. Tapi nanti peringkat master, kalau awak masuk master di mana-mana, dia perlu awak implement dulu modul ni. Jadi yang penting modul yang terbaik adalah modul yang ada objektif yang jelas dan pelaksanaan itu adalah praktikal dan mencapai objektif. Jangan kita letak satu objektif tapi kita letakkan satu objektif yang terlalu idealistik. Lepas tu kita buat satu perancangan yang kadang-kadang nampak macam idealistik tapi benda tu tak praktikal untuk dilaksanakan. Jadi dalam satu perancangan modul adalah kita perlu menetapkan objektif yang jelas dan kita kena melihat keupayaan kita. Jadi modul ni cikgu bukan nak lihat kepada terlalu idealistik tak. Cikgu nak tengok sama ada modul ini boleh dilaksanakan atau tidak. It's a practical and applicable. Jadi kalau kata kamu nak buat di sekolah, katakan dia buat di sekolah. Lepas tu ambil masa berhari-hari. Jadi kita akan lihat bajet nak dapat mana. Bajet dapat mana. Tapi cikgu tak nak terangkan dalam ni sebab kalau cikgu terangkan dalam ni nanti kamu tidak belajar. Jadi kamu terikat dengan apa yang cikgu gariskan. Jadi kamu tidak ada proses perkembangan atau penerokaan. Jadi cikgu suka biarkan nanti masa perbincangan nanti cikgu nak tengok macam mana. Tapi yang pasti ya pelajar, kalau sesuatu presentation ataupun satu benda yang modul dia lengkap, yang nampak praktikal, cikgu percaya bahawa mereka ni, kumpulan ini banyak buat research. Dia bandingkan modul-modul yang lain, dia buat research. Jadi dia akan dapat satu modul yang mantap. Tapi kalau sekadar baca saja, lepas tu bincang sama-sama tanpa ada research, jadi modul ini nampak macam idealistik, nampak macam bombastik, tapi sebenarnya tak praktikal. Macam semester-semester lepas lah. Buat macam bombastik lah, jemput artis lah, buat macam ni. Tapi bila kita nak laksanakan modul tu, sama ada practical or applicable. Kita cukup tak bajet? Cuba cukup tak? Kita nak panggil artis kan? Bukan murah kan? Itu maksud dia lah. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Silakan. Cikgu suka kalau kamu cakap dalam sini. Jangan personal message dengan cikgu. Cikgu tak akan layan. Silakan. Cikgu? Ya, saya. Saya nak tanya, kan setiap bulan tu dia ada kami dah pilih satu teori kan? Teori dan model lah. Okey, maksudnya contoh kalau saya pilih teori Holland tu, saya kena ambil model lain ke untuk aplikasikan dalam aktiviti tu? Aktiviti tu kreativiti kita, tetapi dia tidak lari daripada macam teori yang kita pilih. Contoh Fendi pilih teori Holland lah contoh Lepas tu model aktiviti yang dilaksana adalah macam contoh mengkelompokkan mengikut sosial tu. Itu kan tak lari daripada teori tu, tapi aktiviti pelbagai. Ada juga yang buat macam explorers. So explorers, lepas tu dia pergi explorers ni, dia susun, contoh dia susun kejayaan. Ini kejayaan apa? Ini kejayaan investigatif. Lepas tu mungkin explorers ataupun dia boleh buat macam-macam lagi pertandingan ataupun buat perkembangan kejayaan. Lepas tu kita jemput ini penceramah dalam bidang sosial. Contohlah. Tapi dia masih tak lari daripada prinsip teori tu. Aktiviti dia bebas. Okey, jelas tak Peti? Okey, ada soalan lain? Silakan. Sila pelajar. Daripada saya sendiri dah tak ada cikgu. Okey, yang lain silakan. Cikgu, Ya. saya nak tanya, macam minggu lepas cakap minggu ni ada test, so berjalan seperti biasa esok. Oh tak, test terpaksa ditunda. Cikgu ingat Alim dah maklum belum lagi. Okey, tak apa, bagus tanya. Test tidak dapat jadikan Pak Wizita kata dia belum habis lagi teori. Sebab kita ni nampak laju kita punya, cikgu tak tahu lah benda macam kelas yang lain tu cikgu tak tahu Tapi kelas kita ni macam laju, tapi dia lah laju pun laju. Cikgu kadang khawatir juga kamu ni faham ke tak kan. Sebab cara cikgu lah kan. Cikgu ni memang macam direct kot. Kalau bab tu je cikgu ajar. Cikgu tak macam, okey lah cara cikgu tak simpan siul. Jadi cikgu nampak kita punya kelas ni macam laju sikit. Tapi cikgu tak pastilah. Macam Arif macam mana tengok? Macam mana boleh tangkap ke pembelajaran kita? Macam mana cikgu?
Macam Pak Arif nampak macam mana pembelajaran kita ni macam boleh catch up tak setakat ni? Kalau macam yang bagi saya lah, kalau macam betul-betul fokus sebenarnya boleh catch up je sebab ujungnya cikgu akan tanya-tanya, jadi benda tu akan kuatkan lagi pemahaman kita. Nanti Bagi tak saya apalah. gitu. Nanti ada apa-apa, kalau takut nak jumpa person dengan cikgu, pelajar boleh gunakan boleh guna perantaraan Arif lah. Boleh guna perantaraan Arif untuk maklumkan. Sebab kadang-kadang cikgu tak pasti. Sebab cikgu lihat kelas-kelas cikgu ni yang cikgu jalankan, cikgu biasanya akan lebih cepat. Dia macam laju lah. Cikgu kelas saya tu cikgu macam cepat. 2-3 bab dah melebihi. Bukan, ini bukan pengalaman cikgu lah. Ini pengalaman yang dah kedua ketiga kali biasanya cikgu akan cepat. Jadi cikgu kadang khawatir juga sama ada pelajar boleh faham tak pengajaran cikgu ni. Sebab yelah kadang cepat tu satu student nampak macam laju tapi dari segi pemahaman jadi cikgu perlu pelajar. Nanti boleh bagi tahu Arif lah. Mungkin besok Arif boleh bagi tahu apa penambahbaikan lah. Perbaikan. Sebab cikgu kadang-kadang memang ada feedback daripada cikgu baca juga. Kadang-kadang ada feedback tu cikgu kurang jelas. Apa yang sebenarnya pelajar mahu, nanti Arif boleh share kepada cikgu. So cara bagaimana untuk kita memantapkan sesi pengajaran agar kefahaman tu akan dapat lebih lah. Okay. So kita buka lagi kepada pelajar yang nak bertanya, silakan. Gunakan ini platform cikgu memang tak akan layan kalau personal. Okay, silakan. Okay, Nur Zahira silakan Nur Zahira. Step 4 ni kan kumpul maklumat. Okey. Cikgu tak apa jelas lah. Zahira boleh Zahira boleh daripada awal tak jelas. Okey, terputus-putus. Step 4 ATCC tu kan kumpul maklumat. Ya, betul. Tu saya nak tanya, dia kumpul maklumat daripada stage 1 hingga 3 ke ataupun dia memberikan maklumat baru? Oh, macam LTC tu kan kalau kita tengok balik, yang satu adalah collect information, is it? Okay, jadi macam collect information tu maksudnya bila dia dah tetapkan matlamat, dia dah buat penilaian, dia dah buat aktiviti, jadi collect information ni adalah berdasarkan dia mendapatkan maklumat tu daripada mungkin melalui pembacaan. Ini orang kata menambah nilai ataupun menambah input maklumat tentang kejayaan yang dipilih. Satu lagi mungkin dia boleh buat folio kerjaya ataupun dia boleh interview pakar-pakar dalam bidang yang diminati. Contoh kalau dia minat bidang civil engineering, jadi dia buatlah puskad, kan dia buat folio ke, lepas tu dia dapatkan maklumat daripada agensi-agensi yang pekerjaan terlibat ataupun dia menunggu-duga pakar. Itu masuk collect information dia Zahira. Boleh jelas ke ataupun ada soalan lain? Maknanya dekat situ juga dia boleh dapatkan strategi untuk macam mendapatkan dia berjaya minat dia. Kat situ juga dia boleh kumpul maklumat kat situ. Boleh. Maknanya dia salah satu cara dia kumpul maklumat tu adalah dengan membuat buku skrip, membaca, dapat daripada pakar, pergi job site. Itu salah satu cara untuk dia collect yang berkaitan. Dia macam ni tau, kalau kita collect information tapi tak ada tujuan, maknanya dia tahu dah alamat dia. Dia dah had aktiviti, maknanya dia dah nampak dah. Jadi untuk input lebih dari collect information tu bermula daripada diri dia. Tadi yang macam kalau kita tengok yang general activity tu adalah dia berbincang dengan kaunselor. Kan kaunselor yang akan generate apa aktiviti yang boleh jadi perbincangan. Tapi setelah information ni secaranya yang lebih detail lebih terperinci adalah dilakukan oleh klien sendiri. Tapi dibagi guideline oleh kaunselor. Okey, apa nak buat. So, macam tu. Boleh jelas tak Zahira? Ya, jelas ya? Okey. Okey, saya buka lagi peluang kepada sesiapa yang nak bertanya, tak apa, boleh bertanya Tak kena bayar pun saja. Ya, silakan. Saya nak tanya pasal tugasan kumpulan tu. Maksudnya Cikgu, sebab tiap-tiap kumpulan tu dah diberikan teori kan, satu teori 2 kumpulan. Contoh macam kumpulan kami ambil teori Holland. Okey. Dah pilih teori Holland. Sekarang ni kita kena pilih satu model juga lah Cikgu. Macam buat sesi ke? Okey, sesi individu dia terpulang kepada kita. Tapi sesi kelompok, tugasan kumpulan kan kita dah tetapkan satu teori atau model.
Macam macam ni apa Yen Aha. Okey, kalau Yen ambil teori, dalam kumpulan ambil apa? Kalau kumpulan ambil teori Holland. Okey, dalam teori Holland tu, itu adalah teori yang kita guna pakai. Maknanya kita faham dulu apa teori itu. Jadi macam mana kita nak buat teori itu dalam bentuk aktiviti. Maksudnya cikgu, aktiviti macam kami transformkan. Holland ni banyak berkaitan dengan personality lah, reset tu. So aktiviti yang kami buat pun macam explorers, pentas kerjaya, nak tengok personality participant kami tu. Lepas tu macam mana nak kaitkan dengan model cikgu? Dengan model? Aha. Model tu, model apa awak pakai? Awak kan pakai teori kan? Pakai teori. Oh, dia kalau siapa buat teori lah, siapa buat model kan ikut model lah macam tu. Dia teori dan model. Maksudnya kalau teori ikutlah teori dia macam mana teori tu kata. Jadi kita create aktiviti tu. Okay. Okey, silakan kalau ada soalan lagi, silakan. Cikgu, saya nak tanya. Ya, sila. Siapa yang di talian? Cikgu tak nampak dia. Marina. Marina, okey silakan. Okay. Cikgu, macam tadi cikgu terangkan berkenaan dengan stage 4 ni, iaitu klien yang buat, macam mana klien yang collect information, data dan sebagainya. Kiranya stage 4 ni hasil daripada assessment yang kaunselor bagi ke? Sebab macam kat stage 3 kan kaunselor yang conduct kan, probably kaunselor yang bagi bateri, kaunselor yang sediakan aktiviti untuk klien. So kiranya stage 4 ni assessment lah cikgu. Dia kira macam kalau yang mana for stage 4 collect information tu. Okey, kalau information tu maksudnya dia kutip maklumat tu, maksudnya kita dah bagikan, kita dah generate activity. Jadi bila dia dah generate activity, lepas tu yang buat benda tu kan bukan kaunselor, yang buatkan benda tu klien, betul tak? Kita generate saja. Generate tu biasanya kita dah bincang. Jadi kalau biasanya dalam kaunseling kerjaya ni kita boleh bagi bimbingan. Okey, apa kata kalau kamu buat folio. Okey, kita buat folio. Lagi satu, awak boleh dapatkan maklumat daripada job site ataupun jobstreet.com, job site lah ataupun laman-laman web berkaitan job. Lepas dah generate activity tu, jadi collect information tu adalah dilakukan oleh klien. Apa yang dia nak buat berdasarkan yang generate activity yang kita telah generate. Kalau katakan dia buat folio, katakan dia dah bincang, okay, macam mana kamu nak dapatkan maklumat tentang kerjaya yang kamu buat. Jadi dia kata saya nak buat folio. Jadi dia collect information tetapi dengan kaedah membuat folio. Macam tu lah. Tapi dia daripada stage 3 tu, generate activity tu dia dah bincang dengan kaunselor dan klien. Tapi yang melaksanakan tu adalah klien. Oh, kiranya macam biasanya kan kaunselor yang akan for example lah macam lepas kan cikgu ada ajar kan, like kaunselor boleh tunjukkan tangga gaji, lepas tu tunjuk yang dictionary of occupational tu. So kiranya daripada situ stage 3 dan stage 4 tu klien lah sendiri cari informasi. Itu salah satu. Macam tu ke cikgu? Itu pun salah satu. Itu pun salah satu. Tapi sebenarnya kalau macam tangga gaji tu tak mesti dibagi oleh kaunselor, kan dibagi orang lain. Macam contohnya ada macam pegawai semua manusia daripada Jabatan Tenaga Kerja. Tapi dia bukan kaunselor, tapi dia bagi tahu ini tangga gaji. Jadi pelajar boleh dapat maklumat daripada situ. Jadi kalau kat Malaysia, kalau kat dunia sekarang ni, kat mana dia dah dapat maklumat-maklumat tu? Memang kat internet berlambang. Pergi je lah website dia, pergi kat Facebook dia. Jadi dapatkan. Nah itu salah satu lah dia collect information. Tapi kita bagi dia aktiviti tu, kita bagi dia apa yang you nak buat. Macam tu. Jelas. Jelas Okay. So lagi silakan. Assalamualaikum cikgu. Saya nak tanya. Okay, untuk modul tu, aktiviti tu terpulang kepada kami untuk buat berapa banyak. Tapi aktiviti tu adalah berdasarkan modul yang kami dapat, betul ke? Betul. Okay, misal kata kalau kami ada 7 stage untuk modul tu, so setiap stage tu kami buat aktiviti, tak ada masalah ke doktor, cikgu? Tak ada masalah. Jadi awak rasa benda tu praktikal dilakukan dan sesuai lah dengan apa yang awak ada lah. Dia bagus Maya. Dia sesuatu modul yang bagus ni, awak pegang sesuatu modul yang bagus. Pertama, ia memang menepati, dia memang orang kata bersesuaian dengan kita punya golongan sasaran. Jadi contohnya golongan sasaran tu adalah kata kita nak buat golongan sasaran tu kepada golongan orang-orang OKU lah, contoh OKU dia pekerja kan. Cikgu dapat satu ceramah macam mana nak buat perkembangan kerjaya untuk orang buta. Pening juga cikgu kan. Kalau ada yang buat boleh tolong tak cikgu bagikan modul. Cikgu nak tengok mana sesuai. Contohlah kita buat untuk OKU lah. Jadi tapi menggunakan modul tu.
Jadi kita nak tengok pendekatan apa yang sesuai. Jadi pendekatan yang sesuai kita tengok pada aktiviti dirancang. Jadi sebab kita tahu yang kita rancang ni untuk orang golongan sasaran kita adalah contohnya orang OKU. Jadi kita ada satu pendekatan. Jadi kita tengok pendekatan sangat praktikal dan applicable untuk golongan sasaran tu. Dan dia sangat orang kata sangat fleksibel, sangat menarik aktiviti tu, tapi dia boleh dilaksanakan. Tidaklah menggunakan bajet yang banyak, masa yang banyak ataupun situasi tempat. Jadi benda itu belajar. Bila buat modul ni sebenarnya banyak benda yang kita belajar. Iaitu dari segi kita punya management, dari segi resources management, time management and human power management. Okay. Okay, Umayyah jelas tak? Jelas cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Okay, silakan lagi. Pelajar silakan kalau ada soalan. Cikgu, Ya, saya. tadi kan cikgu kata kita buat modul tu based on target participant kita kata. Tapi kan katakan tadi cikgu ada kata kalau buat OT tu harga masa dan sebagainya kan. Tapi cikgu dalam rubrik dia stated memang perancangan kerjaya remaja. So saya rasa macam semua orang buat remaja. Tak apa gitu. Yelah. Sebab remaja lah. Maksudnya target group awak adalah remaja lah. Jadi maksud yang cikgu nak masukkan dekat sini, maknanya kalau kata you buat remaja, jadi kena sesuai aktiviti tu dengan remaja. Jadi kalau kamu buat OKU, sesuai dengan OKU. Jadi kita tak naklah terlalu besar benda tu supaya nanti kamu pening nak buat. Jadi kita fokus kepada remaja. Jadi, okay. So kena sesuai dengan remaja lah. OKU tu contoh lah. Contoh maksudnya sesuai tak dengan target group kita tu. Cikgu bagi contoh OKU. Tapi kamu punya target group apa? Remaja. Okay. Okay, silakan. Ada lagi? Silakan. Okay, pelajar kalau ada tak ada, kita rasa kita berhenti setakat ni. So jangan, tak apalah kalau ada apa-apa isu yang berbangkit. Tapi jangan dah hantar assignment baru nak tanya tau. Ni sebelum ada ni, Arif ada di talian tak? Arif ada di talian? Ada you. Arif, bila tarikh hari akhir kita hantar assignment individu dan kelompok? 10 hari bulan you. Oh, 10 maknanya minggu depan lah. Okey, minggu depan kita ni, okey, nanti hard copy, Arif boleh collect, nanti kalau ada masa cikgu boleh masuk pejabat, cikgu boleh masuk UNT, cikgu akan ambil dekat Arif Hari hard copy lah, tapi backup juga dekat soft copy tu. So Arif tolong cikgu dan nanti insyaAllah kalau tak ada apa-apa, kalau boleh kita cuba Arif bincang dengan kawan, boleh tak kita mulakan pembentangan untuk kumpulan untuk minggu depan. Bincang dengan kawan. Lepas tu ada dua cara lah kalau ikutkan adik 1+2+3 jadi ikut kronologi tu. Ataupun Arif buka juga kepada sahabat-sahabat yang mana nak mula dulu, jadi kita undi balik. Kita buat undi balik ataupun ikut yang tu. Okey, ikut kebijaksanaan Arif dan kawan-kawan. Cikgu bagi kebebasan supaya nanti macam tak adil, tapi Arif bincang. Siapa yang nak present dulu? Nanti apa yang penting Arif maklum dalam WhatsApp group tu supaya kawan-kawan tahu siapa yang pertama, siapa yang kedua. Dan boleh berkongsi slide lah dengan kawan-kawan semua dan juga masuk dalam WhatsApp group. Okey. Saya tengok boleh tak kita orang kata boleh tak kita laksanakan pembentangan tu minggu depan, sebab cikgu rasa besok insya-Allah kalau tak ada apa-apa kita dah habis kita punya pembentangan modul. Jadi cikgu nak tengok pembentangan kumpulan awak macam mana. Okey. So Arif boleh bincang dengan kawan nanti Okey cikgu, nanti saya clearkan dengan kawan-kawan. Nanti saya bagi tahu keputusan cikgu kalau boleh kita buat awal lah, sebab bila kita buat awal ada benda-benda lain tu kita boleh buat perbincangan lah untuk memantapkan kita punya continuous assessment Okey, so kalau tidak ada, cikgu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Kita tundakan dulu perjumpaan kita pada hari ini dengan tasbih kifayah dan solat Mas. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi esok